Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-22 siri Ultraman Deca. Macam biasa, kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton episod kali ni, korang boleh tonton dulu kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Sebab video aku ni ada spoiler, nanti korang tak puas hati pula. Okay, untuk episod ke-22 kali ni, kita dah boleh tahu dah jawapan kenapa Agams nak menyerang manusia, nak memusnahkan manusia dan juga nak memusnahkan bumi. So kalau nak tahu jawapannya, teruskan tonton video aku ni. Episod ke-22 ni dimulakan dengan kita ditunjukkan babak di mana Agams sedang menghabiskan masa bersama-sama dengan isterinya, iaitu Lelia. So Lelia tu sebenarnya isteri kepada Agams. Diorang ni sedang menghabiskan masa bersama-sama di planet Bazdo. Pada ketika tu, si Lelia ni bertanya kepada Agams sama ada The Sphere akan menyerang Bazdo semula ataupun tidak, dan Agams menjawab yang pasukan pertahanan planet Bazdo sedang berusaha untuk menangkis serangan yang akan datang daripada pihak The Sphere. Sekali entah macam mana, tiba-tiba askar-askar The Sphere muncul dan terus menyerang planet Bazdo, dan serangan peluk dan serangan tu menyebabkan isteri Agams iaitu Lelia mati. Dan lepas tu tiba-tiba Agams pun terbangun dari lamunannya. Rupa-rupanya dia terkenang semula detik-detik semasa askar-askar The Sphere menyerang planet Bazdo dan seterusnya membuatkan isterinya terkorban. Lepas tu Agams pun menghubungi Kapten Murahoshi dan dia ajak Kapten Murahoshi berjumpa dengan dia kat sebuah tempat. Dan aku tengok tempat tu macam banglo mewah tau. Si Agams tu pelarian, tapi macam mana dia boleh dapat tempat tinggal yang mewah macam tu kan? Patutnya kalau dia dah pelarian, dia pergilah duduk dekat macam bawah jambatan ke, macam dekat lorong-lorong yang gelap ke, barulah macam logik sikit kan. Ini macam banglo mewah. Macam mana dia dapat pun tak tahulah, tapi lantaklah kat situ kan. So si Agams tu pun ajaklah Kapten Murahoshi untuk berjumpa dengan dia dekat tempat yang macam banglo mewah tu lah. Dan dia ajak Kapten Murahoshi tu berjumpa dengan dia seorang diri. Tapi Kapten Murahoshi telah merancang dengan ahli pasukan guard select dia yang lain, di mana dia orang merancang bersama-sama untuk menangkap Agams. Tapi masa berjumpa tu, Kapten Murahoshi berjumpa dengan Agams seorang diri, dan ahli kumpulan guard select yang lain akan berada di posisi masing-masing dan diorang bersedia menunggu arahan untuk menangkap Agams. Jadi masa Kapten Murahoshi berjumpa dengan Agams, Kapten Murahoshi pun bertanyalah kepada Agams, kenapa kau nak serang manusia, kenapa kau nak memusnahkan manusia, dan kenapa kau nak memusnahkan bumi. So Agams pun ceritakanlah apa sebenarnya yang telah berlaku dan menyebabkan dia berdendam kepada manusia dari bumi ni. Pada satu hari di planet Bazdo, Agams ternampak ada kapal angkasa masuk ke planet Bazdo dan terhempas dalam planet Bazdo Dan kemudian dia dengan penduduk-penduduk Bazdo pun pergilah tengok kapal angkasa tu. Rupa-rupanya ada kumpulan manusia dalam tu. Dan kumpulan manusia tu sebenarnya dia orang tu sedang berlawan dengan askar-askar The Sphere, dan dia orang juga telah dibantu oleh dua Ultraman iaitu Ultraman Deca dan juga Ultraman Dyna. Dan pada masa tu ada ditunjukkanlah babak di mana Ultraman Dyna dan Deca sedang memusnahkan askar-askar The Sphere. Bila Agams dan penduduk-penduduk Bazdo dah membantu kumpulan manusia tu, tengok The Sphere ni telah mengubah sasaran diorang. Daripada fokus kepada menyerang bumi, diorang mengalihkan fokus diorang kepada menyerang planet Bazdo. Dan akibatnya planet Bazdo pun hampir musnah, dan paling menyakitkan buat Agams ialah dia telah kehilangan isterinya yang tercinta iaitu Lelia. Dan benda itulah yang menyebabkan Agams ni nak membalas dendam kepada manusia, sebab dia merasakan kalaulah dia tak menyelamatkan kumpulan manusia tu, kemungkinan besar The Sphere takkan menyerang planet Bazdo dan isterinya pasti akan selamat. Lepas dah bagi penjelasan apa semua, Agams dapat tahu yang Kapten Murahoshi rupa-rupanya dah bawa ahli pasukan guard select dia kat kawasan situ juga untuk menangkapnya. Jadi Agams pun telah mengeluarkan satu loket untuk menyeru raksasa yang bernama Chandler. Loket tu adalah loket yang sama yang pernah digunakan oleh Profesor Maki Shigenaga untuk mengawal raksasa Neomegas. Tapi setahu aku loket tu dah musnah.
aku rasalah kan Agams tu dah mencipta semula loket tu. Jadi Agams pun mengarahkan Chandler tu supaya orang kata apa, memusnahkan semua ahli pasukan Guard Select tu. Tapi malangnya Chandler tu taklah kuat mana pun. Dia kena serang dengan pasukan Guard Select, lepas tu dia kena serang pula dengan Guards Griffon, dan akhirnya dia musnah dengan begitu mudah. Kapten Muraoshi cuba untuk menangkap Agams, tapi Agams berjaya melarikan diri, dan kemudian Agams telah menyeru Terra Facer di tengah-tengah Bandar Masato. Pada waktu tu Kanata pun datang ke Bandar Masato tu dan dia pun berubah menjadi Ultraman Decker. Pada waktu tu kita boleh tengok satu pertarungan yang sangat epik antara Terra Facer dan juga Ultraman Decker. Okey jap, sebelum tu Terra Facer ni dia dah bergabung lagi dengan askar-askar The Sphere supaya dia boleh menambahkan kekuatan untuk berlawan dengan Ultraman Decker. Dan pada waktu tu kita boleh tengok satu pertarungan yang sangat epik antara Ultraman Decker dan juga Terra Facer. Sebab diorang ni berlawan seolah-olah macam episod kali ni adalah final episode tau. Memang lawan yang bersungguh-sungguh punya lawan. Memang sedap gila kita tengok diorang berlawan, saling berbalas tumbukan, saling berbalas serangan. Memang best gila kita tengok. Kemudian Ultraman Decker ni berubah menjadi Dynamic type dan dia pun mengeluarkan pedang Caliber dia. Okay, kemudian dia keluarkan serangan Caliber mode strong dan dia pun serang ke arah Terra Facer. Terra Facer juga membalas serangan tu dengan menggunakan tembakan TR Mega Buster, dan dua serangan tu telah bertembung dan menyebabkan berlakunya satu letupan yang sangat kuat, dan akhirnya Bandar Masato tu ada lubang kat tengah-tengah. Dan sudahnya Terra Facer dengan Ultraman Decker tu pun jatuhlah ke dalam lubang tu. Ingatkan dua-dua dah penat dah tak larat dah nak berlawan. Sekali dua-dua bangun, dia orang ni pun sambung berlawan sekali lagi. Dan aku pujilah usaha Subu Raya. Dia buat cerita Ultraman Decker ni memang orang kata bukan sambil lewa lah. Dah lah kat atas masa dekat, orang kata apa, kat permukaan kat darat tu dia orang berlawan pun hebat gila. Dekat dalam lubang tu pun memang best gila tengok dia orang berlawan. Siap dia ada tunjuk satu babak di mana dia tunjuk yang Terra Facer tu berubah menjadi Agams dan Decker tu berubah menjadi Kanata. Pada waktu tu Kanata ni dia cuba nak memujuk Agams tapi tak berjaya. Malah si Agams ni dia terus nak ajak bertumbuk dengan Kanata tu. So sudahnya dia orang pun teruslah berlawan. Lawan punya lawan, tengok-tengok tak ada siapa pun yang menang. Dan sudahnya Ultraman Decker berubah semula menjadi Kanata dan si Agams tu pula keluar dari badan Terra Facer. Okey, masa Decker berubah semula menjadi Kanata, tengok-tengok si Ryumon tu nampak yang Kanata tu sebenarnya adalah Ultraman Decker. So, adakah Ryumon akan dedahkan rahsia ni kepada orang lain? Kita kena tengoklah episod yang seterusnya. Okay, so bila Ryumon tengok Kanata dah pengsan pada masa tu, lepas tu kat sebelah Kanata tu Ryumon ternampak Agams. Dia pun terus mengacukan senapang ke Agams, tapi Agams tu tiba-tiba jadi macam orang lain. Dia tak tahu apa yang dah terjadi dan dia tak tahu dia ada dekat mana. Si Agams tu seolah-olah dah macam hilang ingatan. Mungkin pasal teruk sangat kau berlawan sampai tiba-tiba kau punya memori tu pun boleh hilang. So kat situ tamatlah episod ke-22 siri Ultraman Decker. Macam biasa, kat mana-mana episod ada ditunjukkan preview untuk episod seterusnya. So dalam episod ke-22 ni ada preview episod ke-23. Dalam preview ni kita boleh tengok yang si Agams tu dah kena tangkap dengan pihak TPU. Dan Kanata dia terkejut tengok tingkah laku Agams tu yang lemah lembut berbanding dengan dirinya yang sebelum ni yang kelihatan agak kasar. Lepas tu si Kanata ni dia kata dia cuba untuk mengenali Agams dengan lebih rapat, dengan lebih dekat supaya dia dapat petunjuk macam mana nak selamatkan Agams. Dalam preview episod ke-23 ni juga kita boleh tengok ada kemunculan semula dua raksasa yang dah musnah pun sebelum ni, iaitu Sphere Gomora dan juga Sphere Red King. Entah macam mana raksasa ni boleh muncul balik lah tiba-tiba. Adakah dua ekor raksasa ni datang dari masa depan sama macam Spherosaurus? Lepas tu dalam preview ni juga kita boleh tengok yang Terra Facer bergabung lagi pula dengan askar-askar The Sphere. Adakah memori Agams telah pulih dan kemudian dia menyeru semula Terra Facer dan bergabung dengan askar-askar The Sphere tu untuk memusnahkan Ultraman Decker. Lepas tu dalam preview ni juga kita boleh tengok ada kemunculan 3 menara yang pelik dan kat tengah-tengahnya ada Terra Facer.
apa function 3 menara pelik yang muncul pada waktu tu. So bila dah nak dekat dengan penghujung siri Ultraman Deca ni, aku tengok makin mendebarkan pula. Aku menantikan apakah yang akan berlaku seterusnya dalam episod-episod yang akan datang. So itulah dia serba sedikit tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-22 siri Ultraman Deca.